السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعن به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, InsyaAllah pada malam ini kita sambung kitab Munyatul Musalli dalam membahaskan solat sunat. Solat sunat yang mana bab solat sunat ni, ya betul, solat sunat yang ke-7. Yang pertama, solat sunat rawatib dah selesai. Solat sunat witir yang kedua dah selesai. Solat sunat duha dah selesai. Solat sunat isyraq dah selesai. Solat sunat awabin pun dah selesai dah. Kemudian solat sunat zawal selesai. Masuk yang ke-7, tahiyatul masjid. Dalam kitab kita solat sunat tahiyatul masjid ni pendek aja. Jadi kalau kita baca sekali lalu aja, maknanya pendek ni tak ada perbahasan berkaitan dengan macam mana apa perkara yang menyebabkan sunat tahiyatul masjid, apa perkara yang menyebabkan luput tahiyatul masjid. Tak ada tulis. Dia mudah dia tulis itu. Itu niat dia, niat semata-mata. Maka kita terpaksa panjangkan perbahasan, panjangkan sikit bahasan, walaupun dalam kitab kita tak ada lah. Kalau tidak rugi, kerana kita dah lalu solat sunat tahiyatul masjid, tapi walaupun dah belajar tapi tak tahu apa perkara yang menyebabkan sunat tahiyatul masjid, apa perkara yang membatalkan, bukan membatalkan lah, perkara yang menyebabkan tak sunat dah tahiyatul masjid. Rugilah kalau kita tak bahas sebab tu. Jadi kita dalamkan sikit walaupun dalam kitab kita tak ada. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan yang ke-7, solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid dan demikian lagi 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Usalli sunnata tahiyatul masjid rakaatain lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Begitu aja. Macam tu aja. Mudah aja. Lepas tu dah habis lah. Oleh kerana dia terlalu pendek, itu pasal bahas panjangan sikit lah. Kita panjangkan sikit beberapa syarat dah. Yang mana maksud solat sunat tahiyatul masjid adalah solat sunat menghormati tuan masjid. Itu maksud dia. Masjid ni rumah Allah, maka tuannya Allah. Secara bahasanya gitulah kita panggil. Jadi untuk menghormati tuan masjid, maka disunatkan untuk solat. Kerana tuan masjid ni Allah. Jadi untuk berhubung dengan Allah,
Tak ada cara lain, hanya satu cara je untuk berhubung dengan Allah, iaitu sembahyang. Maka sebagai menghormati tuan masjid, maka disunatkan sembahyang dulu. Mudah kata minta izin masuk dulu. Dan tahiyatul masjid ni dah nama pun tahiyatul masjid. Ada orang tanya muka surat berapa? 27 kalau yang Jawi. Yang Rumi saya ni 86. Carilah buat tahiyatul masjid. Kan? Yang biru 86 juga. Ada muka surat lain tu, carilah. Muka surat 111 pun ada. Okay? Jadi dibolehkan tahiyatul masjid. Dah namanya tahiyyah ni hormat. Tahiyatul masjid menghormati masjid. Dah nama pun menghormati masjid, maka tak bolehlah buat dekat bukan masjid. Jadi tak timbullah soalan, boleh tak buat tahiyatul masjid dekat rumah? Pelik lah. Sebab bahasanya pun dah kata tahiyatul masjid, tiba-tiba tanya kat rumah apa? Tahiyatul itu tahiyatul rumah. Lepas tu ada, boleh ke buat dekat surau? Sama. Bukan tahiyatul surau, tahiyatul masjid kan? Kat masjid aja lah. Habis tu surau tu buat Jumaat. Apa kena-mengena buat Jumaat dengan tak buat Jumaat? Dia surau ke masjid? Dia surau, tapi surau tu dibenarkan buat Jumaat. Tahiyatul masjid tak ada kena-mengena dengan Jumaat ataupun tidak. Maka tak bolehlah buat dekat surau diri Jumaat yang dibenarkan diri Jumaat. Tak boleh lah. Boleh buat tahiyatul masjid dekat madrasah. Tak payah tanya, sebab nama dah tahiyatul masjid. Tak boleh lah dekat madrasah. Boleh tak buat dekat kawasan lapang? Kadang-kadang kita nak sembahyang raya, kadang nak sembahyang Jumaat sekalipun di kawasan lapang. Boleh tak nak buat tahiyatul masjid kat situ? Lah, itu bukan masjid, tu tanah lapang kan? Jadi sepatutnya tak timbul persoalan tu. Tak boleh. Malah kalau masjid tu, masjid bersatu aja, tapi ramai sangat orang sampai terkeluar daripada kawasan masjid. Tak boleh juga. Keluar daripada kawasan masjid. Sebab itu bukan masjid. Tapi dia semayang dekat masjid. Ya, dia semayang kat masjid, tapi kan orang ramai dah terkeluar daripada masjid. Tak boleh lah. Kalau kat jalan raya, tak boleh lah. Walaupun nak kira soft tu bersambung dengan masjid, tak boleh lah, sebab itu bukan masjid. Itu mudah je sebenarnya. Bila sebut tahiyatul masjid, maka tak boleh buat dekat selain daripada masjid. Masjid je boleh buat. Dia tak ada kena-mengena dengan solat Jumaat, dia tak ada kena-mengena dengan solat raya, dia tak ada kena-mengena. Dia ada kena-mengena dengan masjid. Jadi maknanya surau tak boleh. Surau yang buat Jumaat, dibenar buat Jumaat pun tak boleh. Masjid yang tak dibenar buat Jumaat boleh. Masjid tu tak dibenar buat Jumaat. Masjid apa? Masjid lama. Masjid lama tak dibenar buat Jumaat sebab dekat sangat kan. Boleh buat tahiyatul masjid. Lah tak payah tanya tu masjid ke tak. Habis Jumaat tak boleh buat. Dia salah faham dah. Dia tak ada kena-mengena pun dengan Jumaat. Jadi surau yang buat Jumaat tak boleh tahiyatul masjid. Masjid yang tak dibenar buat Jumaat boleh tahiyatul masjid. Janji ada nama masjid. Kadang-kadang nama tu bukan masjid, surau, tapi hakikatnya masjid. Yang tu pun boleh. Biasa ada saya jumpa kat Terengganu. Kat Pahang saya tak jumpa lagi. Dia surau, tapi sebenarnya masjid. Kenapa dia tu surau? Kenapa dia tak letak je masjid? Sebab pemerintah tak benarkan atas sebab-sebab tertentu. Tapi tuan dia, tuan tanah, tuan bangunan dah wakafkan sebagai masjid, tapi tak boleh nak tukar kepada masjid. Letak nama surau, musalla juga. Tapi hakikatnya memang masjid. Boleh. Sebab kita bukan nak nama tu semata-mata, nak hakikat sebenarnya. Jadi kat dalam tu dia kata, di sini perempuan haid tak boleh masuk. Di sini boleh solat tahiyatul masjid, boleh i'tikaf. Surau, musalla, rupanya tuan dia tu dah wakaf. Cuma atas sebab undang-undang tak boleh tukar nama, dari segi nama saja. Jadi boleh ke tak? Boleh lah. Boleh lah, sebab hakikatnya dia masjid. Bila sebut masjid, perempuan haid tak boleh masuk. Bila sebut masjid, boleh i'tikaf dan boleh tahiyatul masjid. Dia bergabung tiga benda ni. I'tikaf, tahiyatul masjid boleh buat kalau dekat masjid, perempuan haid tak boleh masuk. Dia tiga ni mesti gabung. Kalau surau, i'tikaf tak boleh, tahiyatul masjid pun tak boleh sebab surau, dan perempuan haid boleh masuk. Itulah. Kan susah pun, mudah aja kalau kita tengok tahiyatul masjid. Apa lagi? Ya. Dataran tu masih lagi termasuk masjid.
Masih lagi termasuk masjid. Dia masjid ni bukan ada kapet, bukan ada aircon, bukan. Sini ayat dia. Masjid ni bukan semestinya kena ada dinding, mesti kena ada kapet, mesti kena ada aircon, dia tak. Janji tempat itu diwakafkan sebagai masjid, maka dia masjid walaupun dia tak ada dinding, walaupun dia sekadar dipanggil apa dia panggil lah, ruang lega dia panggil. Ruang lega, tak kisah. Kita kadang-kadang salah faham, kita kata masjid yang sampai dekat pintu tu lah, luar tu bukan masjid. Macam mana saya boleh tahu macam tu? Orang salah faham. Masih di Selangor dulu, bila nak kuliah duha, perempuan duduk kat pintu kat luar pintu. Saya kata kenapa duduk kat sini, duduk kat dalam kan? Dalam masjid, habis luar luar bukan masjid lah. Kalau dalam masjid, luar tu masjid jugalah. Tak ada kapet. Oh, maknanya masjid dia berkait dengan kapet. Zaman Nabi tu ada kapet. Ada tercengang lah. Dia tak berkait dengan dinding, dengan aircon, dengan apa. Dia berkait dengan itu masjid tak? Orang, kalau manusia lah, kalau orang wakafkan sebagai masjid tak? Sebagai masjid, tempat itu jadi masjid lah. Dinding ada ke, dinding tak ada ke, besi ke, batu ke, kayu ke, dah diwakaf sebagai masjid, masjid lah. Ataupun kerajaan dah gazet sebagai masjid, masjid lah. Jadi itu silap faham. Dia duduk kat luar tu. Ada yang surau boleh buat Jumaat, dia duduk kat luar juga. Kenapa? Kat dalam masjid, kat luar. Sepatutnya kat dalam. Kalau kat luar boleh, kat dalam pun boleh. Dia salah faham. Dia ingat masjid mesti ada kapet, mesti ada aircon, mesti tutup dengan pintu sliding. Habis kalau pintu tak sliding, kadang-kadang kita ni, itulah. Jadi boleh, tak ada masalah. Dia panggil ruang lega. Kalau dalam plan tu dia tulis balai lentang. Tu bahasa-bahasa tu lah. Dalam plan tu, apa benda balai lentang ni, yang tepi tu lah, yang tu tepi tu. Senang cerita, untuk mudah kata boleh tak wakaf, boleh tak tahiyatul masjid ataupun i'tikaf, jadi senang je. Boleh tak pakai selipar kat dalam tu? Maksudnya tak pecah selipar. Kalau tak boleh, masjid lah tu. Walaupun tak ada dinding, walaupun tak ada kapet. Boleh tak pakai selipar? Tak boleh, kena pecah kat luar. Maknanya situ masjid lah. Kalau boleh pakai selipar, maknanya bukanlah, mudah je. Sebab apa dikaitkan dengan selipar? Dia sebenarnya bukan kait dengan selipar, dia kait dengan kebersihan. Selipar tu mungkin ada najis apa kat bawah-bawah tu. Najis tak boleh ada dalam masjid. Jadi sebab tu kena letak kat luar. Habis dekat tangga tu, masjid ke? Kat tangga tu. Habis kalau ada tahi kat tangga tu, wajib cuci tak? Tak wajib. Yang kat dalam ni wajib. Maka itu bukan masjid lah. Sebab tu najis boleh ada dekat tangga. Boleh ada tu dengan maksud tak wajib dicuci. Ke setiap kali orang nak datang, nak masuk, kena belek dulu dia punya kasut, dia punya selipar, tengok ada tahi ke tak. Sebab dia letak dekat masjid. Tu bukan masjid, tu tangga. Habis toilet yang duk buang tu, mana boleh buang air kecil, buang yang besar dalam masjid, hukumnya haram. Itu bukan masjid. Dia dalam kawasan masjid. Kita kata je kawasan masjid, hakikatnya itu bukan masjid. Kalau buang air kecil, buang yang besar dalam masjid, berdosa besar weh. Habis tu masjid Melayu dia panggil. Bahasa saja. Okey. Jadi tak ada masalah. Jadi tahiyatul masjid hanya boleh buat di masjid. Dan tahiyatul masjid dituntut tahiyatul masjid, sehingga kan jika khatib sedang berkhutbah pun sunat juga tahiyatul masjid. Sedangkan secara umumnya apabila khatib sedang berkhutbah, semua sembahyang tak boleh buat, tak sah dan hukumnya haram. Ketika khatib sedang berkhutbah, khutbah Jumaat, ketika khatib sedang berkhutbah Jumaat, satu sembahyang pun tak boleh buat. Tak dah lah tak sah, haram pula tu. Kecuali tahiyatul masjid. Nak bagi tahu tuntutan tahiyatul masjid tu besar. Cuma kata Syekh Ramli, sembahyang yang dibuat ketika khatib sedang berkhutbah hendaklah seringkas mungkin. Maksud seringkas mungkin adalah tak boleh buat yang sunat-sunat. Kalau khatib sedang berkhutbah, kita nak sembahyang tahiyatul masjid boleh, dengan syarat kata Syekh Ramli, jangan buat yang sunat. Buat yang wajib-wajib aja. Sebab tu namanya ringkas. Sedangkan solat sunat baca surah juga, sunat baca doa iftitah, sunat baca semua doa-doa lah. Tapi ketika khatib sedang berkhutbah, jangan buat yang sunat-sunat. Maksudnya doa iftitah tak boleh baca. Kalau boleh auzubillah pun jangan baca. Nak kata ringkas sungguh. Bismillah terus. Lepas tu rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat tu baca cukup-cukup aja. Sebab khatib sedang berkhutbah. Siapa yang nak solat tahiyatul masjid, jangan buat sambil lewa, bukan sambil lewa. Jangan buat macam kita duduk sembahyang macam biasa ni. Relax aja. Baguslah sembahyang relax, tapi kecuali imam sedang berkhutbah. Imam sedang berkhutbah, jangan buat relax-relax. Buat cepat-cepat.
Dan jangan cepat sampai tak sah pula, tak ada tumaninah. Maksudnya buat cepat. Mudah-mudah kata jangan lebih daripada 2 minit. Kalau lebih 2 minit tu nama santai lah tu. Tapi solat sunat biasa, buatlah santai-santai. Lama lagi bagus. Solat sunat, kata Syekh Ramli, tak boleh buat yang sunat-sunat. Hukumnya haram. Haram kalau buat santai-santai. Tahiyatul masjid tadi tak boleh, haram. Kalau buat lebih 2 rakaat, haram juga. Katakanlah dia nak buat solat apa-apa lah, waktu imam sedang berkhutbah, jadi hanya boleh buat tahiyatul masjid, itu pun seringkas mungkin. Ya, macam mana? Ba'diyah Jumaat. Oh, okey. Okey. Okey, cantik. Soalan yang cantik. Saya tak cadang nak sebut bab tu, tapi soalan yang cantik. Sekarang ni kita mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumaat. Ada mazhab tak ada qabliyah, macam mazhab Ambali dia tak ada, dia ada ba'diyah je. Dia qabliyah tak ada Jumaat. Tapi mazhab Syafi'i dia ada qabliyah. Apa maksud qabliyah Jumaat? Qabliyah Jumaat ni sebelum sembahyang Jumaat ada dah masuk Zuhur. Sebelum sembahyang Jumaat ada 2 rakaat, dia panggil qabliyah kan. Dia datang-datang dah azan dengan maksud dah Zuhur. Dah Zuhur. Kemudian imam pula, kalau imam tak ada dekat mimbar, selesai lah. Imam tak naik lagi, tak ada masalah, buat ajalah. Buat ajalah qabliyah. Automatik dapat tahiyatul masjid. Kerana saya tak masuk dalam bab ni lagi, iaitu tahiyatul masjid dia boleh masuk dalam sembahyang lain. Tahiyatul masjid dia boleh masuk dalam sembahyang lain. Dia ada 5 solat yang boleh masuk dalam sembahyang lain. Faham boleh masuk? Kalaulah dia sembahyang qabliyah, dalam keadaan dia belum duduk lagi, masuk masjid belum duduk lagi, dia sembahyang qabliyah. Dia bukan qabliyah Jumaat je, qabliyah mana-mana pun. Mana-mana qabliyah pun. Qabliyah kalau maghrib, qabliyah maghrib lah. Tapi dia tak duduk lagi, dia belum duduk, dia masuk terus dia solat qabliyah. Automatik dia dapat tahiyatul masjid. Itu pun ada khilaf sikit aja. 2 khilaf sikit. Kata Ibn Hajar, kena niat sahaja aku solat qabliyah apa? Qabliyah Jumaat, qabliyah maghrib berserta dengan tahiyatul masjid. Okey? Solat 2 rakaat, dapat qabliyah, dapat tahiyatul masjid free. Okey. Kata Syekh Ramli tak payah niat tahiyatul masjid. Niat qabliyah aja, automatik dapat. Niat qabliyah aja, automatik dapat tahiyatul masjid. Kata Syekh Ramli. Jadi bezanya sikit je lah. Bezanya Ibn Hajar kata nak dapat pahala tahiyatul masjid kena niat. Ketika niat qabliyah tu niat sekali tahiyatul masjid 2. Syekh Ramli kata tak payah niat. Niat qabliyah aja dapat tahiyatul masjid free. Jadi tak ada masalah niat qabliyah. Dapat Cuma dua-dua pendapat tadi yang kata kena niat qabliyah dan tahiyatul masjid, dia bukan qabliyah aja, malah solat maghrib ke solat Jumaat sekali pun. Dia datang dah sembahyang, dah nak sembahyang lah, nak sembahyang maghrib, dah nak sembahyang isyak, dah nak sembahyang zuhur, dah nak sembahyang Jumaat sekali pun. Dia baru datang. Dia syarat tak boleh duduk. Sebab tu tak masuk lagi bab tu, dia tak boleh duduk. Kalau dia duduk, luput dah tahiyatul masjid tadi. Katalah dia nak sembahyang maghrib, dia nak sembahyang isyak, dia nak sembahyang Jumaat sekalipun, dia baru-baru datang dah nak sembahyang lah, dia pun imam takbir, dia pun takbir, dia niat Jumaat sahaja, niat Jumaat sahaja. Kata Syekh Ramli, dapat solat Jumaat, mestilah dapat. Dia niat Jumaat, dapat tahiyatul masjid free. Okey, dapat pahala dan dapat tahiyatul masjid free walaupun dia tak niat. Okey. Kata Ibn Hajar tak dapat pahala sebab kalau dia tak niat tahiyatul masjid, tak dapat pahala tahiyatul masjid, tapi dapat tahiyatul masjid. Jumaat memang dapatlah. Dia cuma untuk dapat pahala tu yang ada khilaf. Untuk dapat tahiyatul masjid tak ada khilaf. Pening. Saya ulang balik sekali lagi. Kita ambil solat maghrib. Solat maghrib mudah sikit. Maghrib dia datang, imam dah nak takbir lah. Maksudnya dah qomat ke apa gitu lah. Okay. Dia belum tahiyatul masjid lagi. Imam pun Allahu Akbar. Takkan dia nak tahiyatul masjid kat belakang, tak logik. Orang dah nak sembahyang maghrib, dia pun Allahu Akbar. Okey. Dia tak niat tahiyatul masjid, dia niat maghrib sebab imam sembahyang maghrib. Okey. Adakah dia dapat maghrib? Memanglah dia niat maghrib.
Adakah dia dapat tahiyatul masjid? Ikat sini ada khilaf. Adakah dapat tahiyatul masjid? Mengikut Ibn Hajar, dapat tahiyatul masjid, tapi tak dapat pahala. Pahala tahiyatul masjid tak dapat. Tapi solat tahiyatul masjid tu dapat free. Apa guna dapat? Yang penting kita nak pahala kan? Tak apalah, dapat. Kata Syekh Ramli, kata Syekh Ramli, dapat tahiyatul masjid, dia sembahyang maghrib tadi kan? Ni niat maghrib saja, tak niat tahiyatul masjid. Dapat tahiyatul masjid dan dapat pahala. Kata Ibn Hajar, niat maghrib saja, dapat maghrib, dapat tahiyatul masjid, pahala tak dapat. Pahala tahiyatul masjid tak dapat. Pahala maghrib dapatlah, pahala. Cuma dia dapat status dia telah melakukan maghrib dan tahiyatul masjid. Tapi pahala tahiyatul masjid tak dapat. Macam tak ada function, macam tak guna lah. Tapi ada guna sebenarnya. Ya. Kata Syekh Ramli, dapat maghrib sebab dia niat maghrib, dapat tahiyatul masjid, dapat pahala tahiyatul masjid. Nampak beza tu? Okey. Itu je bezanya. Jadi kalau kita kadang-kadang kita tak pernah niat pun kan, datang Allahu Akbar, terus main syak, terus sembahyang, terus sembahyang Zuhur sebab kita lambat kan. Kita tak niat pun tahiyatul masjid. Kita ambil pendapat Syekh Ramli kan, dapat pahala sekali. Tapi kalau kita kata khilaf kan, kenapa kita tak niat aja tahiyatul masjid sekali? Bukannya rugi pun, bukannya susah pun nak niat, main hati je, Allah aku sembahyang Zuhur, tahiyatul masjid sekali. Dapat, dah tak ada khilaf kat situ, dapat pahala. Sebab kata Ibn Hajar, nak dapat pahala tahiyatul masjid kena niat. Innamal a'malu binniyat, kata Ibn Hajar. Sebab tu apabila dia sembahyang maghrib, niat maghrib, dia tak niat tahiyatul masjid, dapat tahiyatul masjid tapi tak dapat pahala. Nak dapat pahala macam mana? Kata Ibn Hajar, kena niat lah. Saja solat maghrib dan tahiyatul masjid. Syekh Ramli kata tak payah niat, sembahyang aja maghrib, dapat automatik. Pahala pun dapat. Pahala dapat. Ulama dia buat apa, perbandingan. Bukan dia buat perbandingan, dia buat macam mana? Dia kata dia nak bagi faham fiqh. Ulama nak bagi faham, ulama nak bagi kita faham fiqh. Dia kata dia kata kat isteri dia, kamu tercerai. Okey, cuba jawab soalan laras, dia panggil laras ni, teka-teki. Dia kata kat isteri dia, kamu tercerai jika aku solat tahiyatul masjid hari ni. Pelik cerai bini gitu, ni buat masalah je. Jangan buat apa. Kamu tercerai, kamu tertalak jika aku solat tahiyatul masjid hari ni. Okey, tu pagilah, pukul 10 pagi. Waktu Zuhur dia pergi masjid. Dia tak solat tahiyatul masjid pun. Sebab dia kata tadi, kamu tercerai jika aku solat tahiyatul masjid hari ni. Dia pergi, itu pukul 10 pagi. Zuhur tu dia pergi sembahyang. Dia sembahyang apa? Sembahyang Zuhur kan. Sampai-sampai dia tak tahiyatul masjid pun. Tahiyatul masjid. Dia tak buat qabliyah apa pun. Dia dah datang, imam dah nak sembahyang dah. Imam bila dah qamat, dia pun masuk, imam pun Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Jatuh tak? Jatuh tak? Ada dua pendapat ni. Mana satu? Jatuh dua-dua ke? Dua-dua tak jatuh ke? Salah satu jatuh? Sah kan nak jawab? Kamu tercerai jika aku solat tahiyatul masjid hari ni. Dia pun pergi solat Zuhur. Sebelum dia duduk, dia terus masuk. Dia tak buat apa-apa, dia masuk-masuk, imam dah nak sembahyang, dia terus masuk saf, Allahu Akbar. Jatuh tak? Jatuh. Ibn Hajar pun kata jatuh, Syekh Ramli pun kata jatuh. Kenapa pula jatuh? Ibn Hajar kata tak dapat pahala aja kau tak niat. Sebab dia niat Zuhur, dia bukan niat tahiyatul masjid. Tak dapat pahala, tapi tahiyatul masjid terhasil. Syekh Ramli kata memang terhasil lah tahiyatul masjid, walaupun tak niat, pahala pun dapat. Kita bukan nak cerita pahala, kita nak kata terhasil. Jadi selain daripada hukum tadi, apa faedah daripada dapat tahiyatul masjid tapi tak dapat pahala? Apa faedah selain daripada faedah hukum? Kita faham hukum fiqh tadi lah. Apa faedah yang lain? Faedah yang lain, bila seseorang masuk ke dalam masjid tanpa solat tahiyatul masjid, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi kalau seseorang tu dia sembahyang masuk-masuk, terus dia sembahyang fardu, walaupun dia tak niat tahiyatul masjid, dia tak duduk lagi masuk-masuk, terus solat fardu, maka dapat tak tahiyatul masjid? Dua-dua kan kata dapat. Bezanya dapat pahala kan tak dapat pahala je. Maka tak makruh dah. Kata Ibn Hajar, Syekh Ramli pun kata tak makruh. Dengan dia masuk tanpa tahiyatul masjid, tanpa solat. Kerana dia solat fardu tu automatik dapat tahiyatul masjid.
Ibn Hajar pun kata sama, Syekh Ramli pun kata sama. Apa kata beza? Beza dari segi pahala je. Syekh Ramli kata dapat pahala sekali, Ibn Hajar kata tak dapat pahala, tak niat. Dapat pahala apa? Sikit lah, agak dalam juga bahasan tu. Apalah, boleh faham, alhamdulillah. Berkaitan dengan tahiyatul masjid. Kadang apa benda ni, tak apalah semayang tu tahiyatul masjid, okey juga. Kadang-kadang benda-benda kita tak perlu sampai dalam-dalam je tu, tapi bagi setengah orang dia seronok sebab dia belajar fiqh, nak dalam detail-detail sikit. Macam tu. Okey. Okey, sedikit laju-laju sikitlah. Bila tahiyatul masjid, maksudnya masuk masjid dan dia tak boleh duduk. Jika dia duduk, dia masuk masjid dia duduk, maka tak ada tuntutan tahiyatul masjid lah. Sama ada dia duduk tu sebab nak tangga stokin sekalipun. Nak tangga stokin dekat tangga. Kenapa tangga? Itu bukan masjid. Apa buktinya? Boleh letak kasut dekat situ. Ada tahi lagi kat bawah tu. Boleh ada. Tak berdosa pun. Menandakan tu bukan masjid. Sebab kalau itu masjid, berdosa letak kasut dekat situ yang ada tahi kat bawah tu. Okay? Yang ada najis. Jadi tanggal dekat. Sebab saya perasan dulu, bila dia nak pecah stokin sambil berdiri. Kira orang mengaji lah tu. Masa nak sambut stokin tu sambil berdiri. Dia cambuk sambil berdiri. Padahal duduk je lah dekat tangga tu ataupun kat luar tu sikit kan. Duduk tak boleh. Bila dia duduk je, automatik tahiyatul masjid luput bila dia duduk. Ataupun dia nak solat sunat tapi duduk. Solat sunat boleh duduk walaupun tak sakit. Solat fardu tak boleh, sakit baru dibenarkan duduk kan kalau uzur. Jadi dia nak semayang duduk. Boleh? Boleh. Dia masuk masjid, dia pun duduk. Allahu Akbar. Tak boleh ada itu masjid. Sebab dia duduk. Tapi nak semayang duduk, dia tu tak uzur, dia nak semayang sunat duduk, maka tak boleh. Habis tu macam mana nak solat tahiyatul masjid duduk? Dia kena berdiri dulu, Allahu Akbar, lepas tu baru duduk. Kadang-kadang kita nak semayang duduk, tapi kita jangan buat semayang duduk. Kalau kita biasa buat dekat solat tarawih, kita boleh tengok orang selalu buat kat solat tarawih, satu kawasan tu buat ketika solat tarawih duduk, maka solat-solat lain pun kita akan selalu tengok duduk juga, qabliyah ba'diyah. Kalau solat tarawih tu semua bangun berdiri, tak ada yang duduk tu, ni bukan cerita yang uzur. Yang uzur memang duduk lah. Ni yang tak uzur, penat lah solat duduk lah. Pernah tengok? Pernah, tapi jarang sangat, jarang pelik. Padahal boleh aja. Kita kadang-kadang sanggup tak semayang daripada semayang duduk. Semayang sunat. Sanggup tak semayang tarawih, sanggup tak nak semayang 20, nak 8, janji berdiri. Pelik gitu. Padahal lebih baik 20 duduk daripada 8 berdiri. Sebab boleh, benda boleh, kenapa tak buat? Kita pelik sikit kadang-kadang. Apa? Benda kecil je. Apa lagi yang tak boleh? Tak ada, itu aja lebih kurang. Apa dia? Bercakap tak apa. Bercakap tak apa, berdiri tak apa, jangan duduk. Pusing-pusing tak apa, duduk je. Tak ada tuntutan tahiyatul masjid. Ada beberapa keadaan yang tidak disunatkan tahiyatul masjid. Ada beberapa, saya sebut 2, 3, 4 je lah. Yang pertama, Khatib Jumaat. Pula Khatib Jumaat tak dituntut tahiyatul masjid. Kejap, sabar dulu. Khatib Jumaat disunatkan datang paling lambat, paling last. Maksudnya semua dah masuk, khatib nak khutbah, dia masuk ke belakang, dia naik, Assalamualaikum warahmatullahi, dia duduk azan kan, lepas tu dia bangun balik kan. Jadi khatib yang nak buat macam tadi, iaitu dia nak masuk paling lambat, maka dekat dia tak ada. Dia masuk kejap tahiyatul masjid. Dia seorang sembahyang, orang pakat-pakat tengok dia, tak sunat. Kecuali dia ada bilik dia sendiri. Dia ada bilik, dia bukan nak masuk gitu, dia masuk bilik dia siap-siap. Masa dia masuk bilik dia tu ada. Okey, tahiyatul masjid tak apa. Maksudnya di sini, jika dia nak ikut cara khatib masuk daripada belakang ataupun keluar hanya ketika nak baca, nak khutbah, maka tak ada tahiyatul masjid bagi dia, tak sunat. Jika bila ni khatib keluar ada ketika nak khutbah aja. Tapi kalau dia ada bilik dia sendiri, dia sembahyang kat dalam bilik dia, tak apalah. Nak bagi tahu kat sini,
Tak dituntut khatib datang-datang sembahyang seorang-seorang. Orang lain pakat duk tunggu sebab dia lagi. Tak tuntut gitu. Itu satu. Sama juga hari raya pun sama juga. Solat sunat raya, khatib nak buat style mana? Macam-macam style boleh. Yang terbaik yang tadi lah, masuk datang yang terakhir. Last sekali datang. Saya pernah sebut sini dulu kot sekali kan. Lama dah masa bincang bab solat Jumaat. Khatib disunatkan untuk masuk yang terakhir, biar semua orang tengok dia masa dia masuk. Masa dia masuk tu semua orang tengok dia. Mana taknya penuh, dia jalan ke belakang. Sikit. Tumpah lalu. Kan orang pakat-pakat tengok dia. Tengok sunat tu. Masuk tu. Lepas tu naik atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain macam masa. Alah, VIP pun dah terlambat lah. Ada VIP datang. YB tolong datang kenduri, datang jemput datang kenduri. Ada datang mula-mula. Pukul 11 dah tolong angkat meja, tolong angkat, tolong pasang kemah. Ada YB buat gitu. Mana ada tengok ramai baru dia datang. Kan lain macam nampak dia punya gah tu. YB datang. Khatib macam tu kan. Sama lah tu. Martabat dia macam YB lah tu. Menteri ada datang, tolong pasang kemah. Tu cerita sikit. Tolong pasang kemah, tolong senduk nasi. Mana ada. Berlakon tu ada. Letak takat gambar dah tinggal. Macam tu juga. Dia ada dia punya. Bukan salah, tak salah. YB buat datang tengok ramai tak salah. Memang patut. Sebab dia ada satu jawatan yang tinggi. Memang patut dia gitu. Bukan saya kata salah, saya kata dia pula salah. Tak salah. Menteri banyak lagi kerja dia yang lain. Nak pasang apa? Nak sibuk pasang meja, pasang kursi. Sibuk tuangkan lauk. Banyak kerja lain lagi nak buat. Tak salah. Tapi memang gitulah gaya dia. Khatib pun gitu kan. Bukan calon-calon orang. Orang tak ada daulat, tak boleh naik ni tangga ni. Saya kenal 2-3 orang. Ilmu Masya Allah tinggi. Langkah 2 langkah aja menggelitik. Angin kus-kus. Tak boleh pergi. Tak ada daulat. Orang Kelantan tak ada daulat. Tak ada daulat. Dia tak boleh pergi. Ilmu banyak. Jangan ceritalah. Kalau dia syarah tu, Masya Allah, kita respect. Tapi tak ada daulat. Dia tak boleh. Jadi bila orang tu dia ada dia punya kebesaran dia tu. Jadi dia masuk. Jika nak buat masuk macam tu, cara macam tu, maka waktu tu tak sunat dah untuk tahiyatul masjid. Sebab kalau ada di tahiyatul masjid, menjatuhkan lagi, mengurangkan lagi dia punya gah dia tu. Kebesaran dia makin turun. Sebab orang nak tengok, oh semayang. Dia makin turun. Dia pergi terus. Sebab majlis sekarang ni majlis khatib, majlis khutbah. Maka terus ke majlis tu. Jangan duduk buat benda lain. Kejap nak buka aircon. Kejap nak buka kipas. Cari lampu, mana lampu. Leceh khatib itu. Maksudnya biar orang lain buat. Satu. Yang kedua, setengah ulama' dia kiaskan lagi. Ustaz nak mengajar pada waktu bukan semayang. Waktu semayang kena semayang kan? Waktu bukan semayang, duha, waktu petang, waktu bukan semayang lah. Kalau waktu semayang kena semayang dulu baru yang itu semayang lah. Waktu yang bukan semayang, masuk terus, jangan semayang. Kerana tidak ada tuntutan dekat situ mengurangkan. Sebab majlis waktu tu adalah majlis kuliah. Jadi terus ke kuliah. Kalau nak juga macam masuk bilik macam tu lah. Cari tempat-tempat yang dia sendiri, tempat sendiri. Dan satu lagi, bila ada majlis ilmu. Tu yang last. Bila ada majlis ilmu, tahiyatul masjid tak ada tuntutan dah. Majlis ilmu fardu ain ke fardu kifayah ke, ada, dia baru sampai. Tahiyatul masjid lah dulu. Menghormati masjid tu ada. Menghormati majlis ilmu lebih besar daripada tahiyatul masjid. Iaitu dengan maksud terus masuk. Kerana dengan dia solat tahiyatul masjid, dapatlah pahala sunat. Dengan dia duduk majlis ilmu, silap-silap dia dapat satu ilmu. Ilmu ni pula yang dia perlukan. Lebih-lebih lagi kalau ilmu tu fardu ain. Kalau semayang tak dapat. Okay. Cuma disunatkan baca bila duduk terus tanpa tahiyatul masjid, disunatkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 4 kali. Baca 4 kali. Sunat. Okey. Yang pertama, ketika khatib berkhutbah, sunat tahiyatul masjid. Okay. Dia tak nak, tak kisahlah sengaja ke atas sebab-sebab tertentu, dia risau takut orang tengok dia ke apa ke, maka sama juga untuk mengelakkan makruh tadi, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sudah baca 4 kali juga.
Tak ada salah, tak sunat kan. Cuma sunat macam 4 kali bagi mengelakkan makruh. Sama juga bila dengar ayat-ayat sajadah. Dia dengar ke, dia baca ke? Bukan dalam sembahyang lah. Dalam sembahyang kalau imam sujud tilawah, makmum sujud juga kan. Dia dengar orang baca, dia tahu ayat tu ayat yang ada gambar kubah masjid tu, ayat sajadah sunat untuk sujud tilawah walaupun di luar sembahyang. Sama juga subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, sunat tambah wala haula wala quwata illa billahil azim, itu sunat tambah 4 kali juga, 4 kali. Okey, habis. Okey, ya, saya nak sambung sikit lagi sebelum kita masuk bab satu lagi. Selain daripada tahiyatul masjid, ada solat yang boleh masuk macam tahiyatul masjid ni. Dia boleh masuk dalam sembahyang lain. Bukan semua. Solat qabliyah tak boleh masuk dalam zuhur. Jangan buat hal. Tak boleh masuk. Kata apa? Datang-datang imam dah nak sembahyang zuhur. Dia pun Allah, sahaja aku solat fardu zuhur sekali dengan qabliyah sebab tak sempat. Oi, tak boleh. Batal sembahyang, tak boleh. Dia hanya 5 sembahyang je. Yang pertama tahiyatul masjid, yang kedua wuduk, kita akan bahas hajat lagi. Yang ketiga istikharah, yang keempat hajat, yang kelima tawaf, yang keenam ihram. Tahiyatul masjid, wuduk, istikharah, hajat, tawaf, ihram. Boleh masuk dalam sembahyang lain. Contoh, dia ambil wuduk. Lepas dia ambil wuduk, dia terus sembahyang maghrib berjemaah, maka dapat wuduk free. Samalah macam tadi. Syekh Ramli kata dapat wuduk dan dapat pahala. Sebab dia tak niat wuduk, dia niat maghrib aja. Dapat wuduk, dapat pahala walaupun tak niat. Kata Ibn Hajar, dapat wuduk, tak dapat pahala. Sebab tak niat. Kalau nak, sahaja aku solat maghrib serta wuduk, serta sunat wuduk, baru dapat pahala. Bagi kita ni, rasanya kita ambil pendapat Syekh Ramli lah. Tak payah ada niat, senang aja. Sebab nak niat yang tu kau tak tahu ta'yin pun puah lama, Allah lama. Masuk sunat-sunat ni lagi lama kita ambil. Sebab dua-dua mazhab Syafi'i, Syekh Ramli dengan Ibn Hajar. Jadi sama juga solat sunat istikharah. Sama, tak perlu solat sunat hajat. Tak perlu kita nak solat hajat asing. Cuma boleh buat asing. Sama-sama qabliyah nak masuk sekali dengan hajat boleh. Semua boleh. Solat hajat boleh masuk. Cuma buat asing pun boleh. Samalah tahiyatul masjid, buat asing boleh, masuk pun boleh. Mana lagi baik? Pastinya asing lagi baik. Pastinya asing lagi baik sebab buat asing. Dia sama je dalam masalah puasa sebenarnya dalam bab ni. Dia puasa qada, dia puasa Ramadan tak cukup, tak kisahlah orang perempuan kawan lagi tak cukup, dia nak puasa qada pada bulan Syawal. Kalau dia puasa 6, kalau dia puasa qada 6 hari, adakah dapat Syawal free? Free. Sama je sebenarnya dengan tadi. Dapat free. Percuma dapat puasa 6. Walaupun dia niat qada. Ya. Kata Syekh Ramli dapat puasa 6 walaupun dia niat qada dan dia tak niat pun puasa 6. Cuma dia puasa pada bulan Syawal saja. Dapat 6, puasa 6 free. Dia tak niat, dia niat qada. Pahala dapat sekali. Kata Ibn Hajar, tak dapat pahala tapi puasa 6 dapat. Kenapa tak dapat pahala? Kena niat sahaja aku qada serta puasa 6. Sama je semua. Lembak ni semua sama je. Kebetulan pula yang 6 hari tu termasuk hari Isnin, termasuk hari Khamis. Dapat lagi Isnin Khamis. Termasuk kebetulan pula puasa 6 tadi terkena hari 13, 14, 15. Hari putih. Terkena 28, 29, 30, 27, 28, 29. Hari hitam. Kena lagi apa? Kalau terkena berlapik kan. Jadi semua dapat. Kata Syekh Ramli semua dapat pahala. Kata Ibn Hajar dapat tapi pahala tak dapat. Tak niat. Patut niat sahaja aku puasa qada berserta puasa 6 Syawal, berserta puasa Isnin, berserta puasa hari putih. 4 dia niat sekali baru dapat pahala. Jadi kita pakai Syekh Ramli ya, senang tak? Sekali satu niat aja. Allah Maha Kaya. Best. Seterusnya. Okey. Boleh dapat tak puasa, dapat tak tahiyatul masjid kalau dia solat jenazah tanpa dia duduk? Pak, solat jenazah. Bila solat jenazah mana ada duduk kan? Dapat tak pada tahiyatul masjid? Tak dapat.
Maksudnya dia masuk-masuk ada solat jenazah. Kalau dalam masjid, solat tahiyatul masjid dua-dua. Kalau dia kata tak apa, kan sembahyang terus dapat, itu sembahyang yang bukan jenazah. Yang jenazah tak dapat. Solat jenazah tak dapat. Habis. Masuk solat sunat wuduk. Ini senang aja ni. Yang ke-8. Kata pengarang, solat sunat wuduk dan sunat wuduk niat dia usalli sunnatal wudu'i rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Setiap kali lepas wuduk, sunat solat wuduk. Sunat solat wuduk. Sama ada kita tak ada wuduk, kita ambil wuduk, menyebabkan kita dah ada wuduk, ataupun kita dah memang ada wuduk, kita ambil sekali lagi. Dia panggil tajdid. Janji ambil wuduk, selepas daripada ambil wuduk, sunat solat wuduk. Sunat solat wuduk. Berapa lama boleh lepas ambil wuduk tu? Lepas ambil wuduk terus ke? Sebelum air kering daripada anggota. Kita ambil wuduk kan basah. Berapa agak-agak berapa minit dia kering? 5 minit ada? Tak ada. Tak sampai 3 minit. Tak pernah check, tak tahu. Katalah 3 minit baru kering. Maknanya dia kena semayang sunat wuduk sebelum 3 minit. Dalam 3 minit tu boleh. Masih dia angkat takbir tu mesti basah. Mesti basah lagi. Walaupun sikit tapi mesti basah lagi. Tak kering lagi. Lebih pada tu tak ada arah. Sama juga solat sunat wuduk boleh masuk dalam sembahyang lain. Sama macam cerita tadi. Lepas tu terus dia sembahyang Isyak. Terus dia sembahyang Zuhur. Lepas dia ambil wuduk. Tak sembahyang tahiyatul masjid, tak sembahyang wuduk, terus sembahyang Zuhur contohnya. Dia automatik, kata Syekh Ramli, dapat Zuhur, memanglah dia niat Zuhur. Dapat tahiyatul masjid, dapat wuduk, dapat pahala sekali. Kata Ibn Hajar, dapat Zuhur, dapat tahiyatul masjid, dapat wuduk, pahala tak dapat. Buat apa? Tak apalah, hilanglah makruh tu. Terangkatlah hukum makruh. Itu je lah, tak ada apalah solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk senang lah, simple aja, tak ada apa-apa. Habis. 9, solat sunat musafir. Kita buat benda macam ni lah. Qabliyah ba'diyah pun paksa diri tak. Tiba-tiba macam-macamnya solat sunat. Allah, inilah akhir zaman kita lah ni. Ngakulah semua kita semua lah. Qabliyah ba'diyah pun paksa diri tu. Sepatutnya qabliyah ba'diyah ni kena jadi macam wajib dah. Yang wajib tu memang wajib. Yang nak kena paksa yang ni lah. Solat sunat musafir, solat sunat wuduk, ini kena paksa. Ini qabliyah ba'diyah dah paksa. Allah, hai. Baca ajalah, baca saja je lah. Solat sunat musafir dan 2 rakaat sunat orang yang hendak pergi-pergian. Musafir lah tu. Iaitu solat ketika hendak keluar musafir dan dilakukan sebelum keluar, bukannya selepas keluar. Maknanya solat sunat musafir ni dilakukan sebelum keluar musafir. Bahasa lain kat rumah. Kat rumah lah. Solat sunat musafir dilakukan di rumah. Dengan maksud sebelum keluar. Sebelum keluar musafir. Demikian lafaz niatnya usalli sunnatas safari raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat safar musafir 2 rakaat kepada Allah Ta'ala. Sama ada safar pendek atau safar panjang. Musafir ni. Safar pendek atau safar panjang. Kita dah masuk bab solat sunat musafir jamak qasar belum ke? Tak ingat dah masuk ke belum. Kalau kita bincang berkaitan dengan solat sunat jamak qasar ni lah, musafir ni dia terbahagi kepada 2. Satu safar pendek, satu safar panjang. Safar panjang lebih 2 marhalah, safar pendek kurang 2 marhalah. Yang kata solat sunat musafir ni dua-dua, sama ada safar pendek atau safar panjang. Safar pendek apa? Nak pergi Kuantan, bandar Kuantan, berapa kilometer? Belah-belah kilometer. Sunat. Buat apa ni? Solat sunat musafir. Abang nak pergi mana ni? Nak pergi Kuantan je lagi. ECM. Nak tengok mak kilau. Dua orang cerita. Betul. ECM ada. Saya sebut aja tu. Ada kan? Nak pergi apa? Solat sunat musafir. Boleh? Ada. Tapi tak boleh jamak qasar lah musafir tu. Tapi dia panggil musafir pendek. Musafir panjang lebih 2 marhalah. Sebelum keluar rumah sunat musafir. Solat sunat. Tak ada harapan lah yang ini. Tak ada harapan, baca je lah. Rasa bersalah baca sebenarnya ni. Baca saja, kita tak buat. Yang ke-10,
Baca laju-laju lah. Apa? Kalau keluar lepas subuh, kalau dalam perbahasan selepas subuh, sebelum subuh, masalah solat Jumaat, bukan masalah solat sunat, masalah solat Jumaat. Sesiapa yang keluar musafir jauh aja, musafir dekat tak masuk. Musafir jauh, musafir yang 2 marhalah. Siapa yang keluar musafir, yang musafir dia musafir jauh, musafir lebih 2 marhalah, jika dia keluar sebelum subuh, maka dia boleh tinggalkan Jumaat. Jika dia keluar selepas subuh Jumaat tu lah, dia tak boleh tinggal Jumaat. Itu ada bahas. Tapi solat sunat tak ada masalah. Sebelum Jumaat ke lepas Jumaat tak ada masalah. Boleh lah. Okey. Solat sunat qudum. Qudum ni apa benda pula? Qudum ni lawan daripada musafir tadi. Lawan, iaitu solat sunat kembali daripada musafir. Lawan kembali daripada musafir. Maksud dah balik. Sedikit ada perbezaan dia, ada sedikitlah perbezaan. Solat sunat qudum kembali daripada musafir, dia boleh buat kat rumah macam solat sunat musafir tadi. Tapi afdal sunat buat di masjid yang terdekat, masjid qaryah dia. Kembali itu jangan pergi rumah terus, singgah masjid surau yang terdekat, sembahyang solat sunat qudum kat situ. Atau bahasa lain, solat sunat dah balik, kembali. Maknanya dah sampai qaryah. Kalau area sini lah. Ataupun mana-mana surau bawah tu ke, dekat-dekat ni, yang mana dia dah kira sampai, maka sebelum sampai rumah, sunat dia buat dekat masjid. Dan kalau dia buat kat rumah pun boleh, cuma sunat buat kat masjid. Dia panggil solat sunat qudum, solat sunat kembali daripada musafir. Niat dia, dan demikian lagi sunat qudum, demikian lafaz niatnya, usalli sunnatal qudumi raka'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang sunat qudum 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita balik musafir, pergi musafir tak sembahyang, sebagai tanda terima kasih pada Allah, selamat pergi dan selamat kembali. Kadang-kadang balik haji, pergi haji pun tak buat. Padahal pergi haji tu orang kata seumur hidup tu sekali pun tak buat. Balik kampung setahun berapa kali? 2-3 kali je setahun pun tak buat. Nak kira mustafir yang sebulan sekali, lagi tak ada harapan. Macam mana? Kita lah ni semua ni. Macam rasa macam Syekh Daud tengah tengok je sekarang. Sedap mu sedap mu buatnya tak. Rasa gitu je rasa. Sekarang Allah. Okey. Solat sebelum tu sikit ni. Ada 4 solat sunat. Begini. Solat sunat yang tidak dituntut untuk berjemaah. Solat sunat yang tidak dituntut untuk berjemaah, sunat buat kat rumah. Itu kaedah. Solat sunat yang dituntut untuk jemaah tak banyak. Pertama, raya haji, raya puasa. Khusuf apa ni, gerhana bulan, gerhana matahari, 4 dah. Istisqa, minta hujan. Kalau bulan puasa tambah lagi tarawih, witir bulan puasa. Yang tu kita biarlah, buat bulan puasa tu special kan. 5 sembahyang ni, raya haji, raya puasa, gerhana bulan, gerhana matahari, minta hujan, istisqa. 5 ni dipanggil solat sunat yang dituntut untuk berjemaah. Bila dia dituntut untuk berjemaah, dia akan dapat pahala 27. Dan dia sunat buat di masjid. Selain daripada 5 ni, maknanya tak dituntut untuk jemaah. Tak tuntut. Solat hajat ke, solat apalah selain daripada 5 tadi. Selain daripada gerhana bulan, gerhana matahari, raya haji, raya puasa, minta hujan. Selain daripada 5 ni, tak dituntut untuk berjemaah dan tak dituntut untuk buat di masjid. Cuma kalau nak buat boleh, tiada tuntutan. Beza tu, tiada tuntutan dengan tak boleh lain. Boleh buat tapi tiada tuntutan. Buat di masjid. Maknanya qabliyah ba'diyah ada termasuk 5 ni? Tak masuk. Maknanya tuntutan dia di rumah. Di masjid tiada tuntutan. Buat boleh. Macam tu lah. Jangan kata buat tak boleh pula. Buat boleh tapi tiada tuntutan. 5 ni je ada tuntut di masjid. Kecuali
Empat ni walaupun tidak dituntut untuk berjemaah, maka walaupun dia tidak dituntut untuk berjemaah, tetap juga dia dituntut untuk buat di masjid. Special 4 aja. Yang pertama duha, yang kedua qudum yang kita berbincang tadi, yang ketiga tawaf, solat sunat tawaf, yang keempat tahiyatul masjid lah, sebab memang kena masjid tahiyatul masjid. Saya tahiyatul masjid tolak lah, tiga lah. Tahiyatul masjid mana boleh kita nak buat perbandingan, sebab dia memang di masjid, jadi 3 lah. 3 solat sunat ni walaupun tidak dituntut untuk berjemaah, malah dia tidak dituntut untuk berjemaah, tetap juga sunat dibuat masjid, iaitu qudum, duha, tawaf. 3 ni adalah solat sunat yang dituntut buat di masjid walaupun dia tidak dituntut untuk berjemaah. Selain daripada 3 ni, termasuk 5 yang dituntut untuk berjemaah, 5 tadi semua dituntut di rumah. Walaupun dituntut di rumah, boleh kalau nak buat, cukup lah. Boleh kalau nak buat di masjid boleh. Kerana sibuk nak ambil yang afdal, akhir sekali tak buat langsung. Buat sibuk nak yang afdal, akhir sekali tak buat. Sibuk nak buat qabliyah ba'diyah dekat masjid, lah kali nak qabliyah apa, tak sempat apa-apa, cepat-cepat datang. Tak sempat. Kalau qabliyah kat rumah, datang-datang masbuk. Sibuk nak ba'diyah kat rumah, nak buat witir kat rumah, witir yang bukan Ramadan ni, akhir sekali balik rumah, tengok TV, tengok sampai lah kali tidur. Lebih baik buat kat masjid lah. Tengok juga kalau kita nak afdal lah kali tak terbuat, lebih baik buat kat masjid lah. Yang kita buat ni dah cantik dah sebenarnya. Sibuk nak buat apa solat yang tidak dituntut untuk berjemaah, hajat tak tuntut untuk jemaah. Sibuk, tak tuntut, kena buat seorang-seorang, okey buat seorang-seorang, dan tak sunat buat kat masjid pun, buat kat rumah lah kali semua tak buat. Tak percaya, cuba siapa nak minta buat solat hajat, bisik seorang-seorang, minta tolong buat solat hajat, minta tolong buat apa, buat kat rumah. Agak-agak apa orang buat. Memang tak buat. InsyaAllah tak buat. Tapi kalau buat kat masjid, pakat buat. Buat kat masjid lah. Walaupun tiada tuntutan untuk berjemaah, tapi boleh buat. Lebih-lebih lagi kalau kat rumah memang tak ada harapan nak buat, baik buat kat masjid lah. Okey. Solat sunat taubat akan datang lah. Solat sunat taubat yang ke-11 akan datang. Dan 2 rakaat solat sunat taubat. Tangguh dulu. InsyaAllah kita esok pagi kita sambung kitab Qaul Utam. Lama cuti kira kitab Qaul Utam. Ya Allah, bila nak ambil kitab cuti berapa lama-lama gini. Esok subuh kitab Qaul Utam, membicarakan imam dan makmum. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.